Kat Allah sayangnya. Budak-budak tu ngaku nanti, ustaz saya jahat, Tuhan tak sayang, saya buat ni, saya tipu mak saya. So dia mesti mengaku. Dia sini cakap dia jahat. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu anak-anak ni rindukan kasih sayang. Dan bila kem-kem macam ni pula, setiap kali kalau berbual dengan anak-anak tuan-puan, bukan anak tuan-puan yang lepas-lepas, lalu saya panggil ikut umur lah, lalu daripada besar-besar dulu saya panggil. Lelaki tan 5 duduk berbual. Saya terkejut, berbual 5-6 minit. Lepas tu saya tanya dia orang mula mengaku. Ustaz saya buat ni, saya tipu mak saya tipu ayah saya dah lama tak semayang, saya belajar sekolah agama, saya belajar sekolah asrama penuh, tapi saya kat asrama penuh saya tak semayang. Saya dengar sedih. Kau tak semayang langsung? Tak, dia lari-lari kalau semayang. Bila dengar itu, saya bukan pilih budak-budak macam saya nampak jahat ke, tak. Saya panggil hampir semua mengaku lebih kurang sama. Jadi saya macam terfikir. Saya pergi kat budak universiti, duduk kat meja makan 12 malam, saya pergi kedai mamak budak-budak universiti lepak. Dia tak kenal saya cakap, lepas tu saya tanya, "Dek, apa kau fikir lepas ustaz cakap ni, kau fikir apa?" "Itulah ustaz, saya dah lama tak semayang. Ustaz, saya berzina. Macam mana nak tinggal ustaz?" Budak perempuan ni, tengah malam, mengaku, universiti. Dulu saya ingat budak bawah jambatan, tepi jalan. Rupanya kat universiti pun begitu juga. Ramai dah tak semayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, solat ni ialah hadiah daripada Allah untuk kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah kata bila kita susah, ada masalah, minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Jadi Allah perintah kita solat. Nabi SAW, Aisyah kata, azan dilaungkan, Nabi macam tak kenal kami. Semua orang-orang dulu yang Allah sayang sangat memberati solat. Untuk itu kita niat jaga solat. Siapa jaga solat, Allah akan jaga di dunia dan akhirat. Siapa hancurkan solat, sebenarnya dia sedang hancurkan hidup dia. Untuk tuan-tuan sekalian, mulai hari ini belajar jaga solat. Siapa niat nak jaga solat 5 waktu, angkat tangan. Berjemaah kat masjid, ayah-ayah kan, pergi masjid lah. Mak-mak azan duduk atas sejadah. Jangan bangun tidur masak dulu. Jangan bangun tidur kemas rumah dulu. Bangun-bangun tunggu semayang. Kau dah masuk waktu semayang tahajud, lepas tu semayang subuh. Lepas tu baru buat kerja-kerja lain. Jangan dah mandi 6.45 baru semayang subuh. Tu jadi tak baik, tak berkat. Ayah pun sama. Jangan dah buat semua, dah tak ada apa nak buat, dah siap baju kerja baru semayang. Tak. Subuh tu dulu utama. Jadual tu dulu masuk. Bila siapa semayang subuh, kata Nabi, siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah? Nabi sebut orang Allah ialah orang yang jaga semayang subuh berjemaah. Kalau kita semayang subuh berjemaah, kita jadi orang Allah. Jadi bawa anak-anak kita jaga solat. Sayyidina Umar Al-Khattab urus negara lebih besar pada Malaysia ni. Dia letak kat kepala surat, aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Aku meyakini orang jaga solat, dia akan menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Siapa cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah-perintah Allah yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia sangat memberati solat. Mana-mana dia benar dia lambat solat, dia suruh tunggu. Lepas tu dia rotan. Tuan siapkan rotan satu. Beritahu ke isteri, yang kalau abang tak bangun, rotan abang. Yang bang, kalau saya tak bangun, rotan saya. Bangun, sama-sama semayang subuh. Dah lah bangun pukul 6.30, pukul 7, lambat-lambat semayang. Letak waktu semayang dulu. InsyaAllah hidup kita akan berkat di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sekalian, siasa berkasih sayang dalam keluarga, makan berjemaah, suap-suap kalau boleh. Boleh semua sekali insyaAllah. Lalu hidup dengan cinta dan sayang. Bercinta. Macam tuan-puan pernah bercinta kan? Siapa pernah bercinta? Angkat tangan. Tak berapa ingat sangat dah. Nanti ada hantar anak, boleh bercinta lah. Anak semua dah hantar kat sini kan? So balik ni bercinta. Nanti tuan-puan balik kan bercinta. Kalau orang bercinta macam mana? Habis ceramah, balik kursus 3 hari, isteri semua kerja balik-balik suami dah tunggu. Abang dah lama tunggu ke? Tak layan, baru sampai. Sebenarnya malam tadi dah tunggu dah. Duduk, bukakan pintu. Yang sila naik, bukakan pintu. Tak apa bang, saya buka pintu sendiri. Tak apa yang naik lah. Tutup pintu pun kira. Jaga yang terkepit kan abang tutup pintu. 3, 2. Jaga yang abang tutup. Jaga kain terkepit. 3, 2, 1 tutup pintu tengah bercinta. Macam tak apa faham sangat je ni. Tengah sedih orang bercinta macam tu. Naik kereta bang, bila kita nak jalan, entahlah yang duduk dengan awak rasa macam dah berjalan je kereta ni. Yang awak pelayang kenapa mata main merah? Entahlah abang rasa rugi kelip mata kalau tak pandang muka abang. Orang tengah bercinta bang. Tidur malam 5 jari bersilang. Betul ke tak? Yang kelingking jatuh, naik balik semula. Tengah malam. Pergi bilik air minta izin. Abang saya pergi bilik air sekejap. Lama ke? 2 minit. Ya Allah lamanya. Okeylah 1 minit setengah. Baru masuk bilik air, yang tak tutup pintu, takut jatuh kan, siapa nak selamatkan awak? Malulah abang nak berak ni. Tak apalah yang, berak tu lah buat abang makin jatuh cinta kat awak. Orang tengah bercinta. Ke tak pernah macam tu kak? Tak pernah bang?
Sabar ya lah bang, dunia ni memang tempat bersabar. Cuba kalau tengah tak berapa cinta, macam mana kakak kalau tak berapa cinta? Dah lama tunggu bang, tulang macam nak meninggal menunggu awak. Duduk je sana, yang tak payah balik dah, abang dah tak faham dah awak ni. Tak apa cinta, dah nak marah je. Sebenarnya bukan sebab pasangan, hati tak tenang. Naik kereta, baru naik sebelah kaki, kereta dah jalan dah. Tu tak apa lagi, anak ramai. Naik, anak dah kira alhamdulillah dah cukup. Barang semua dah naik yang, dah, kereta jalan. Isteri tak naik lagi. Tertinggal isteri, pusing balik semula. Tu yang dah sini-sini ya. Tertinggal isteri kat bawah. Isteri uruskan anak naik, semua dah duduk, wajahkan kursi. Kan? Tiba-tiba kereta dah jalan. Terlupa isteri belum naik lagi. Tertinggal kat belakang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita dah hidup dengan cinta dan sayang, hidup kita tak penat. Mulai ini kat rumah makan berjemaah. Boleh Imam Nawawi kata sunnah berjemaah. Kalau boleh share pinggan yang sama. Siapa kat rumah makan pakai dulang kat tangan? Makan pakai dulang bang. Syabas, tahniah. Makanlah pakai dulang. Tapi kalau berdua jangan pakai dulang, besar sangat kan. Boleh lah, tapi ambil sikit lah. Makan dalam pakai dulang. Share. Kalau boleh suap-suap. Suap-suap. Wujudkan balik kasih sayang. Balik-balik zaman-zaman dulu. Ada benda kena balik zaman dulu. Tak boleh moden sangat. Ada bangsa kena balik zaman dulu. Suap anak-anak. Suap makan. Anak-anak yang nakal-nakal suap bang. Kakak. Kalau anak nakal suap. Ni kalau suami nakal pun kakak suap juga. Suami isteri pun yang nampak lain macam sikit dan berubah kan. Asyik tengok infonya, suap dia. Panggil dia, suap dia. Suap dia makan. Dia bawa hati. Main game je kerja isteri tak berhenti. Umur je dah nak meninggal, main game kerjanya. Mak main game. Mula ajar anak. Lepas tu sudah mak main game. Main game tak berhenti. Anak tak main, mak pula main game. Mak sekarang main game pula dah. Duduk main game seorang-seorang. Tak berhenti. Itu tanda dia tak apa bahagia dah lah. Dah kurang bahagia. Kerja dia main game, dia bawa diri dia. Jadi kat rumah mulai ni makan suap-suap dekat US pas kawan saya masuk Islam. Sebab dia asyik bergaduh. Lepas tu laki dia lari rumah. Tiba-tiba ada orang kat masjid tengah makan, ajak dia makan dalam dulang. Orang tu orang buat dakwah, makan dalam dulang. Tiba-tiba dia orang makan capati dengan dal. Masa makan-makan tu mulut sambil berceramah. Jadi tak tahu buih mulut ke buih dal. Kan bedal kan ada berbuih juga. Tak pasti dah air liur ke dal. Jadi tengah tu tiba-tiba dia makan. Dia geli betul tengok orang Islam makan. Pengotor Islam ni. Balik beritahu kat isteri dia. Isteri dia kata orang Islam tu kulit lain-lain pun boleh makan sekali. Abang ni dengan saya tak pernah makan sekali. Dia pun makan berdua. Lepas berapa bulan dia tak gaduh-gaduh dah. Yang isteri dia kata, abang dah lama kita tak bergaduh. Susah hati pula tak bergaduh. Baik macam tak ada apa nak bergaduh dah. Dah elok pula dah. Risau juga tak bergaduh. Rupanya sebab makan cara orang Islam. Last kali apa jadi? Dia orang masuk Islam sebab makan cara orang Islam bahagia.